Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okey, jadi video ini kita akan menentukan dan melorek rantau yang memuaskan suatu ketaksamaan linear bagi topik bab 6 ketaksamaan linear dalam dua pemboleh ubah matematik tingkatan 4 KSSM. Okey, jadi sebelum kita melorek rantau yang memuaskan suatu ketaksamaan linear, okey, jadi cikgu nak kenalkan dua simbol ini iaitu lebih daripada dan kurang daripada. Okey, jadi kedua-dua simbol ini membawa maksud titik-titik berada di rantau atas atau rantau bawah suatu garis lurus y sama dengan mx tambah c. Okey, macam kita ada belajar sebelum ni. Okey, jadi kemudian garis lurus dilukis dengan menggunakan garis sempang seperti contoh di bawah. Jadi pelajar boleh perhatikan untuk lukis garis lurus bagi ketaksamaan lebih besar daripada, kurang daripada, dia akan gunakan garis sempang di sini. Okey, jadi yang kedua, bagi simbol lebih daripada atau sama dengan dan kurang daripada atau sama dengan, titik-titik yang ada pada garis lurus y sama dengan mx tambah c termasuk dalam kawasan rantau atas atau rantau bawah. Maknanya dia termasuk dalam semua kawasan dia. Termasuk pada garis lurus ni. Okey, kemudian garis lurus dilukis dengan menggunakan garis padu. Okey, maksud garis padu ni garis penuh seperti contoh ini. Dia tak guna garis sempang-sempang. Dia guna garis penuh. Okey, jadi dekat sini dapat cikgu simpulkan. Okey, apabila awak jumpa ketaksamaan linear seperti simbol di atas ni, awak akan guna garis sempang. Okey, jadi bagi simbol ketaksamaan linear yang ada sama dengan ni, awak akan guna garis padu. Okey, jadi kita akan pergi ke slide yang seterusnya. Okey, jadi ini contoh 5 buku teks muka surat 162. Okey, jadi dalam contoh 5 ini soalan dia, lorekkan rantau yang mewakili ketaksamaan yang diberikan. Okey, jadi soalan pertama, y lebih besar daripada 2/3 x tambah 2. Okey, jadi dekat sini apa yang penting adalah simbol lebih besar ni. Jadi kita highlightkan dia. Okey, jadi simbol lebih besar. Okey. Apabila simbol lebih besar, kita tahu garisan kita akan jadi garisan sempang. Okey, bila lebih besar, kawan-kawan tengok graf dia, ni graf dia, garis lurus dia. Lebih besar, kawasan yang akan termasuk ialah rantau atas ni. Jadi awak ambil pembaris, lorekkan dia daripada hujung ke hujung dengan menggunakan pembaris dekat kawasan atas lebih besar. Okey, jadi dah siap soalan pertama. Senang je kan? Okey, jadi kita tengok soalan kedua. Soalan kedua dekat sini yang penting adalah y kurang daripada atau sama dengan. Jadi kurang daripada atau sama dengan. Dia akan guna garis padu di sini. Ni garis padu, garis penuh. Bila kurang, kita tahu dia berada pada rantau bawah. Jadi ambil pembaris, lorekkan lagi kawasan tersebut. Okey, jadi siap soalan kedua. Senang saja. Okey, jadi kita masuk soalan ketiga. Soalan C, kita tengok y kurang daripada 1. Y kurang daripada 1. Senang saja bila kita kata kurang. Kurang mestilah ke bawah. Okey, jadi cari y sama dengan 1. Ni garis y sama dengan 1. Kurang dia ke bawah. Jadi lorekkan semua kawasan di bawah. Okey, jadi dekat sini cikgu nak buat sedikit kesimpulan. Bila lebih besar, pada garisan dia akan duduk di rantau atas. Okey, jadi bila lebih kecil, pada garis lurus dia akan duduk di rantau bawah. Okey. Kemudian kita akan pergi ke soalan yang seterusnya. Okey, jadi yang ni soalan D, y lebih besar daripada sama dengan negatif 2x tolak 2. Okey, jadi soalan ni lebih besar daripada rantau atas. Jadi kita semak ini garis lurus dia. Y sama dengan negatif 2x tolak 2. Lebih besar ke atas. Jadi kita ambil pembaris, kita lorekkan dia. Jadi dapat ni kawasan dia. Lorek penuh pada tatah Cartesian ni. Okey, kemudian soalan E. X
lebih besar. Sekarang dia pakai garis X. X lebih besar daripada negatif 3. Jadi rujuk pada rajah, ni garisan dia. Lebih besar dia akan ke kanan. Semakin ke kanan nilai X akan makin besar. Jadi kita akan lorikkan dia di sebelah kanan kerana soalan kata ketaksamaan dia adalah lebih besar daripada. Okey, jadi bagi soalan yang terakhir, Y lebih besar daripada negatif 2. Okey, jadi kita cari line dia dulu, garisan dia dulu. Ini garisan dia, Y sama dengan negatif 2. Okey, bila soalan kata lebih besar, Y semakin besar nombor dia semakin naik atas. Jadi kita lorikkan semua rantau atasnya. Jadi guna pembaris, lorikkan penuh-penuh. Okey, jadi siap. Begitu saja kesimpulan dia. Apabila soalan kata rantau atas lebih besar daripada, lorikkan rantau atas. Okey. Jadi bila dia kata lebih kurang daripada, kita akan lorikkan rantau bawah. Okey, jadi kita akan beralih pada contoh yang berikutnya. Okey, jadi ini adalah contoh 6 buku teks muka surat 163. Soalan lukis graf dan lorik rantau yang mewakili ketaksamaan berikut. Dia beri 6 ketaksamaan. Okey, jadi soalan beri 6 ketaksamaan daripada A sampai F. Dia suruh kita buat 2 kerja. Pertama, lukis graf. Kedua, lorik rantau. Okey, jadi berbeza dengan contoh 5 tadi. Kalau contoh 5 dia dah beri lukisan grafnya tu. Okey, jadi untuk contoh 6 kita kena lukis sendiri. Okey, jadi benda pertama untuk lukis graf, kena ada bina jadual nilai ni. Jadi mula-mula salin dulu dia punya soalan A. Y kurang daripada atau sama dengan 2X tambah 3. Okay, jadi kita kena tukarkan dia dalam bentuk persamaan. Okay. Macam nota dekat tepi ni. Dia kata tukarkan ketaksamaan linear yang diberi kepada bentuk persamaan linear untuk melukis graf garis lurus. Okey, jadi bentuk persamaan linear. Maksudnya dekat sini daripada ketaksamaan linear ni, kalau simbol ketaksamaan linear dia tukar kepada persamaan linear sama dengan. Okey, jadi dekat sini itulah yang cikgu nak lakukan ni. Y sama dengan 2X tambah 3. Okay, jadi saya dah tukar dalam bentuk persamaan. Kemudian saya bina jadual nilai dia. Okey, atas X, bawah Y. Awak boleh letak apa-apa nombor untuk X ni. Nanti bila awak jawapan awak lain dengan cikgu, jawapan graf kita akan sama juga. Cuma bezanya kedudukan dia punya satah Cartesian ni. Okey, jadi jangan pening-pening, pilih 2 nilai. Jadi cikgu nak pilih nombor negatif 2 dengan kosong. Okay, jadi nak dapat nilai dia adalah cara dia apabila X sama dengan negatif 2, Y sama dengan 2 darab dengan negatif 2 tambah 3. Ni saya salin persamaan ni. Saya gantikan X dengan nilai yang saya pilih tadi, negatif 2. Okey, jadi dapat Y sama dengan negatif 4 tambah 3 dapat negatif 1. Boleh tekan kalkulator tu. Okey, jadi isikan pada jadual nilai kita. Okey, jadi itu yang pertama. Okey, jadi yang kedua, cikgu alih atas ni lah sebab tak buat. Jadi apabila X sama dengan kosong, Y sama dengan 2 darab dengan kosong tambah 3. Kita akan dapat nilai dia 3. Okey, jadi X kosong, Y 3 isi pada kolom. Okey, jadi apa kegunaan dua nombor yang kita dapat ni? Kita akan plotkan titik. Ni koordinat pertama, ni koordinat kedua. Okey, jadi yang pertama negatif 2, negatif 1 pada satah Cartesian, X negatif 2 di sini. Okey, turun cari negatif 1 di sini. Okey, jadi ambil pensel, gariskan dia, plotkan dia, pangkahkan dia. Jadi negatif 2, negatif 1 di sini. Okey, kemudian kita akan buat koordinat 0, 3. Okey, jadi cari X kosong, cari 3. 3 di sini, 0, 3 di sini. Jadi cikgu pun
Plotkan dia 03 di sini. Okey, kemudian ambil pembaris, sambungkan dua titik ni panjang-panjang yang boleh. Okey, tolong garis dengan tegak. Cikgu main garis ni. Saya ingat pula. Okey, jadi inilah garis lurus kita. Ini nama garis lurus ini adalah Y sama dengan 2X tambah 3. Okey, jadi merujuk kepada soalan, kenapa cikgu lukis garis padu? Kerana dia punya simbol adalah kurang daripada atau sama dengan. Dia ada sama dengan ni kan? Okay, jadi bila ada sama dengan, garisan yang cikgu lukis ialah garis padu, garis penuh ni, bukan sempang-sempang. Okay, jadi buat nota sikit kat sini. Ni kurang daripada sama dengan, dia akan lukis garis padu, garis penuh. Okey, jadi sekarang masa untuk kita melorek kawasan dia. Soalan kata kurang daripada. Okey, jadi bila kita kata kurang, kita akan lorek di kawasan bawah graf Y ni. Okay, jadi depan dia kan Y. Jadi kurang ke bawah. Jadi kita dah siap jawapan untuk soalan pertama. Okey, jadi bagi soalan kedua. Okey, jadi bagi soalan kedua, soalan dia adalah Y lebih besar dari Y lebih daripada X tambah 5. Okey, jadi lebih daripada tak ada sama dengan, kita tahu lukisan graf kita nanti adalah garis putus-putus, garis sempang. Okey, jadi untuk selesaikan soalan, di sini kita salin dulu ketaksamaan dia. Y lebih besar daripada X tambah 5. Kemudian tukarkan dia dalam bentuk persamaan. Y sama dengan X tambah 5. Okey, kemudian kita akan gantikan dalam jadual nilai. Okey, jadi dekat sini, X atas, Y bawah. Boleh letak apa-apa nilai, cikgu cakap macam tadi. Boleh letak apa-apa nilai. Okey, jadi saya nak buat sama je lah macam tadi. Negatif 2 dengan kosong. Okey, jadi apabila yang pertama X sama dengan negatif 2. Saya pilih yang pertama ni, X sama dengan negatif 2. Y sama dengan X tambah 5. Gantikan X dengan negatif 2. Okey, jadi tekan kalkulator dapat 3. Okey, jadi apabila X negatif 2, Y 3. Gantikan dalam jadual nilai. Okey, kemudian apabila X sama dengan kosong, Y sama dengan X tambah 5, gantikan X dengan kosong. Okey, jadi kita dapat Y kita sama dengan 5. Okey, jadi isikan pada jadual. Okey, Y sama dengan 5. Okey, kemudian kita akan plotkan dia. Okey, jadi koordinat pertama kita ialah apabila X sama dengan 2, Y sama dengan 3. Koordinat dia. Okey, koordinat kita yang kedua adalah apabila X sama dengan kosong, Y sama dengan 5. Okey, jadi kita dah dapat 2 titik, cukup untuk kita buat graf dia. Okey, jadi plotkan yang pertama negatif 2, X negatif 2 dekat sini. Cari jumpa 3. Jadi sini kedudukan dia. Okey, jadi pangkahkan dia nanti. Kemudian 0, 5 dekat sini. Jadi cikgu pun plotkan dia. Negatif 2, 3 di sini. 0, 5 di sini. Okey, jadi nak plot tu kena betul-betul tegak je. Okey, kemudian ambil pembaris dan gariskan dia. Okay, jadi ambil pembaris, gariskan. Kalau ikut soalan tadi, kita kena buat garis putus-putus. Pakai pembaris, gariskan dia. Okay, jadi buat garis putus-putus. Kemudian rujuk balik soalan. Soalan nak Y lebih besar. Okay, jadi Y lebih besar daripada X tambah 5. Rantau yang akan kita lorekkan adalah berada di kawasan atas. Jadi lorekkan. Kenapa rantau atas? Kerana soalan kata lebih besar. Lebih besar ke atas lah untuk Y. Okey, jadi siap yang kedua. Jadi kita dah siap dua soalan, A dan juga B. Okey, jadi ini soalan C, Y sama dengan 2X. Okey, jadi nampak macam susah. Sebenarnya senang saja. Okey, jadi step dia adalah pertama, daripada ketaksamaan ni, awak tukarkan dia jadi bentuk persamaan. Okey, jadi kedua, bina jadual nilai. Okey, jadi boleh isi apa-apa saja nilai. Yang pertama untuk kolom atas X, bawah Y.
Okey, jadi cikgu nak isi, saya nak isi kosongan 2 pula. Okey. Awak pun terpulang kepada awak nak isi nilai X tu apa. Okey, jadi apabila X sama dengan kosong, Y sama dengan 2 darab dengan kosong, kita dapat kosong. Okey, jadi X kosong, Y pun kosong. Jadi apabila X sama dengan 2, Y sama dengan 2 darab 2, kita dapat 4. Jadi kita dapat 4. Kosong, kosong, 2, 4. Okey, jadi kita dapat 2 koordinat di sini. 0, 0 dan juga 2, 4. Okey, jadi plotkan dia. 0, 0 di sini. 2, 4 di sini. Mana 2, 4? Okey, jadi 2, 4 di sini. Okey. Kemudian ambil pembaris, gariskan dia. Okey, jadi cikgu dah dapat ni garisan Y sama dengan 2X. Soalan kata Y kurang daripada sama dengan 2X. Okey, jadi cuba teka. Kenapa cikgu lukis dengan garisan padu kat sini? Okey, jadi jawapan dia kerana kita punya ketaksamaan ada sama dengan dekat bawah ni. Y kurang daripada atau sama dengan. Jadi bila ada sama dengan, mesti lukis dengan garisan padu. Okey, jadi seterusnya soalan kata kurang daripada, rantau yang akan kita lorikkan adalah rantau bawah. Jadi kita akan lorik rantau bawah. Guna pembaris, lorikkan penuh satah Cartesian. Okey, jadi siap. Ini jawapan kita. Okey, jadi C dah siap. Kita akan beralih pada contoh 6 soalan D. Okey, jadi dekat sini ada sedikit susah. Dekat mana? Kerana kita punya persamaan X tolak Y lebih besar daripada 4. Okey, jadi pelajar boleh rujuk soalan X tolak Y lebih besar daripada 4. X dengan Y ni duduk sekali. Okey, jadi tak apa, kita boleh pisahkan dia. Okey, jadi cikgu bawa dia pergi naik atas ni. Saya salin kat sini ya. Y kurang daripada atau sama dengan 2X. Oh, sorry. Saya salah salin soalan. Okay, jadi mana soalan dia ni? Ni saya bawa naik atas. X tolak Y lebih besar daripada 4. Okey, jadi kita tak nak. Kita nak Y tu jadi perkara rumus. Jadi kita pindahkan X dulu. Jadi negatif Y lebih besar daripada 4 tolak X. Okey, jadi Y ni ada nilai negatif dalam matematik. Okey, jadi negatif Y lebih besar daripada 4 tolak X. Dalam matematik, kita nak pindahkan nilai negatif, dia akan jadi bahagi dekat sana. Okey, jadi Y ni akan berubah simbol. Bila bahagi dengan darab nombor negatif, saya buat nota sikit kat sini, bahagi dengan darab nombor negatif, simbol bagi ketaksamaan akan bertukar. Simbol akan tukar. Tukarlah, kalau besar dia jadi kecil, kalau kecil dia jadi besar. Okey, jadi untuk soalan ni lebih daripada, dia akan bertukar menjadi kurang daripada negatif 4 tambah X. Okey, jadi semua simbol akan bertukar. Okey, jadi kita dah dapat dia punya ketaksamaan yang ada Y saja kat depan. Jadi cikgu salin dekat sini, dia akan jadi Y sama dengan negatif 4 tambah X. Okey, jadi saya sambung dekat sini. Macam biasa buat X dulu baru Y. Okey, jadi pilih dua nilai X. Cikgu nak pilih 0 dengan 2 lah. Okey, sama macam sebelah. Okey, jadi kemudian kita gantikan nilai. Apabila X sama dengan 0, Y sama dengan negatif 4 tambah 0. Okey, jadi kita dapat jawapan adalah negatif 4. Okey, jadi isi dekat sini apabila X 0, Y negatif 4. Okey, kemudian apabila X sama dengan 2, Y sama dengan negatif 4 tambah 2, kita dapat nilai negatif 2. Okay, jadi apabila X 2, Y negatif 2. Okay, jadi cantik sekarang kita ada dua koordinat. Macam biasa ada dua koordinat, nak buat apa? Dua koordinat ni kita akan plotkan pada graf. Okay, jadi 0, negatif 4. Di mana kedudukan dia? Sini 0, sini negatif 4, sini kedudukan dia. Dan 2, negatif 2, sini kedudukan dia. Okey, jadi ambil pensel dan juga pembaris. Gariskan dia. 0, negatif 4, 2, negatif 2. Okey, jadi ambil pensel dan pembaris.
Okey, jadi inilah garisan Y sama dengan negatif 4 tambah X. Okey, jadi cikgu dah dapat garisan dia, rujuk balik soalan. Soalan kita tadi yang kita dah ubah Y. Apabila Y jadi perkara rumus kat depan, simbol dia adalah kurang daripada. Okey, jadi bila kurang daripada ni tak ada sama dengan, sebab tu cikgu buat garis sempang-sempang ni. Okey, jadi garis sempang. Okey, kemudian manakah rantau yang patut kita lorek? Rantaunya adalah rantau bawah. Kerana yang awak dah ubah tadi dia jadi kurang daripada. Jadi ambilkan pembaris dan lorekkan dia. Jadi siap. Okey, jadi kita bagi dua contoh yang terakhir, E dan juga F. Okey, jadi dekat sini cikgu nak kongsikan juga jawapan daripada buku teks. Y sama dengan 2X ni. Dia pilih jadual nilai dia, nilai X dia berbeza dengan cikgu. Tadi cikgu pilih kosong dengan 2 kan, dia pilih negatif 2 dengan 2. Okey, jadi graf dia akan plot pada tempat negatif 2 dan juga 2 tersebut. Okey, tapi jangan risau, jawapan garis lurus kita memang tetap akan sama. Okey, sebab garis lurus ni dia akan melalui titik-titik yang sama juga. Okey, jadi awak pun sama kalau awak nak pilih nilai X yang lain, tak ada masalah selagi graf awak tu masuk dalam kawasan Sata Cartesian yang awak lukis. Okey, jadi ini dua jawapan daripada buku teks. Walaupun jawapan dia nampak berbeza dengan cikgu, tapi rantau yang dilorek sama insyaAllah. Okey, jadi kita pergi pada dua contoh yang terakhir. Okey, jadi masuk contoh E, Y lebih besar daripada kosong. Step pertama tukar dalam bentuk persamaan. Okey, jadi Y sama dengan kosong. Okey, jadi cara nak dapat garisan Y sama dengan kosong, cari Y. Okey, jadi ini paksi Y. Cari kosong. Kosong di sini. Ambil pembaris dan gariskan dia. Okey, jadi ini adalah garisan Y sama dengan kosong. Okey, minta maaf cikgu garis tak tegak ni. Awak garis tegak-tegak. Jadi ini Y sama dengan kosong. Soalan kata Y lebih besar. Y lebih daripada atau sama dengan kosong. Sebab tu cikgu lukis garis padu. Kerana ada sama dengan ni. Okey, kemudian lebih daripada atau sama dengan. Rantau dia adalah di atas. Jadi lorekkan sahaja rantau di atas. Okey. Dah siap. Okey, jadi inilah jawapan kita. Okey, seterusnya kita buat soalan F. Okey, soalan F. X kurang daripada 4. Okey, jadi tak ada sama dengan di sini. Kita buat nota sikit. Tak ada sama dengan. Jadi kita kena lukis garis sempang. Okey, jadi tukarkan dalam bentuk persamaan. X sama dengan 4. Cara nak dapat garis lurus dia senang sangat. Cari X. Cari nombor 4. Okey, jadi buat garisan sempang pada 4. Minta maaf tak tegak pula. Okey, jadi ni garis X sama dengan 4. Soalan kata X kurang daripada 4. Okey, jadi bila kita kata kurang, dia akan berada pada sebelah kiri, rantau kiri. Okey, jadi lorekkan kerana X kurang daripada 4. Ke sebelah kiri kita, nombor dia semua kurang daripada 4. Okey, jadi siap. Inilah jawapan kita yang terakhir. Okey, jadi dapat cikgu simpulkan dekat sini. Okey, jadi untuk selesaikan soalan ni, pertama awak kena tukarkan dia dalam bentuk ketaksamaan. Bentuk persamaan. Tukarkan dalam bentuk persamaan. Kemudian lukis graf. Okey, jadi untuk lukis graf, kalau dia tak ada sama dengan, dia akan jadi putus-putus garisan sempang. Kalau dia ada lebih besar, lebih daripada atau sama dengan, dia akan jadi garisan padu. Begitu juga dengan kurang daripada ataupun kurang daripada sama dengan atau sama dengan. Okay, jadi cikgu harap awak faham. InsyaAllah jumpa lagi. Boleh buat latihan berdasarkan nota, berdasarkan perbincangan kita ni. Okay, terima kasih banyak-banyak. Selamat menjawab soalan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.